Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Puan Nur Fazilah binti Ahmad dari SMK Alang Iskandar, Bagan Serai Perak untuk membincangkan matematik tambahan tingkatan 4, bab 10, nombor indeks, package elektif, aplikasi sains sosial. Saya akan membincangkan nombor indeks siri 1. Okey, baik. Kenapa pentingnya bab ini? Kerana di dalam kehidupan, nombor indeks dikaitkan dengan bidang perindustrian, bidang pertanian, bidang perdagangan dan perkhidmatan. Selain itu, di dalam ekonomi, ia turut mengukur magnitude dalam ekonomi sendiri, iaitu dalam bidang pendapatan, pekerjaan, ekspor dan import. Okey. Izinkan cikgu berpantun. Cikgu Nur Fazilah empunya diri. Di SMK Alang Iskandar menabur jasa. Topik nombor indeks wajib ditimba untuk lulus dengan gembira. Ya. Okey, standard pembelajaran adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan nombor indeks gubahan. Kita imbas kembali rumus nombor indeks. Nombor indeks adalah I Q1 per Q0 darab 100%, di mana Q1 kita adalah kuantiti atau harga pada tahun semasa. Q0 kita adalah kuantiti atau harga pada tahun asas. Seterusnya pelajar, kita lihat pada indeks gubahan. Indeks gubahan I bar, iaitu perjumlahan indeks harga didarabkan dengan pemberat dibahagikan dengan jumlah pemberat. Di sini kalau dilihat ada nilai 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah perjumlahan daripada sesuatu tahun, contohnya tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi kita perlu jumlahkan indeks harga setiap setahun. Indeks harga satu-satu tahun didarabkan dengan pemberat tahun tersebut dan dibahagikan dengan jumlah pemberat. Ini adalah sama seperti sebenarnya dalam bab statistik KBSM yang lalu, di mana kita mencari nilai mean ataupun purata, di mana perjumlahan kekerapan kita darabkan dengan titik tengah, kita bahagikan dengan jumlah kekerapan. Sama seperti rumus statistik. Okey, itu adalah kaitannya indeks gubahan dengan statistik, bagaimana kita mengira mean. Baik pelajar, kita lihat pada rumus yang melibatkan 3 tahun. Contoh Q0, Q1 dan Q2. X adalah indeks harga Q1 berasaskan Q0. Okey, Y pula adalah indeks harga Q2 berasaskan Q1 dan Z pula adalah Q2 berasaskan Q0. Rumus yang mengaitkan ketiga-tiga X, Y dan Z adalah Z XY per 100. Baik pelajar, perlu diingat ya, ini adalah untuk 3 tahun yang terlibat sahaja. Okey, bila ada 3 tahun dan ada harga
kita boleh juga gunakan rumus ini. Jadi di sini bila ada 3 tahun dan harga, kita perlu kaitkan dengan rumus nombor indeks. Jadi ada 2 kerja yang perlu dilakukan, iaitu petua Lipps dan satu lagi iaitu menggunakan rumus nombor indeks yang biasa. Baik, ya, ini adalah petua Lipps atau petua bibir. Nampak bentuk seperti bibir kan? Rumusnya adalah Z XY per 100. Okey. Kita lihat pada contoh soalan. Okay, soalan 1. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat menyalin jadual dan poin-poin penting yang dikehendaki soalan. Cikgu bacakan. Jadual menunjukkan indeks harga A, B, C, D pada tahun 2015 berasaskan tahun 2013. Okey, sini 2015 berasaskan tahun 2013. So, sama juga di sebelah 2017 berasaskan 2013. Okey, cikgu sambung. Indeks gubahan. Dia beri pula indeks gubahan. Indeks gubahan pada tahun 2015 dan tahun 2017 berasaskan 2013. Ialah 115.3 dan 122.4. So, jadi di sini dia telah beri 2 indeks gubahan. Jadi pelajar-pelajar perlu menggunakan 2 indeks gubahan ini untuk menjawab soalan. Di bahagian A, dia minta nilai X dan nilai Y. So, jadi kalau ada 2 nilai, bermaksud pelajar-pelajar perlu menyelesaikan persamaan serentak. Okey. Cikgu bacakan dahulu soalan B. Peningkatan dalam peratusan harga barang B. Sekarang nanti untuk menjawab B perlu merujuk kepada baris B. Baris B ya. Dia nak peratus peningkatan itu. Peningkatan harga. Tapi kita perlu dapatkan X dahululah. Untuk C. Harga barang C pada tahun 2017. Dan pelajar perlu merujuk kepada baris C. Baris C. Jadi nanti kita perlu dapatkan Y dahulu. Kalau dilihat dalam soalan C, ada harga yang terlibat. Nanti kita lihat bagaimana kita nak menyelesaikan satu persatu. Apabila soalan diberi, kita kena faham apa yang soalan maksudkan. Okay, ini 4 barang ya. Berhati-hati, lihat betul-betul baris mana yang terlibat. Yang di hujung ini adalah W-nya. Pemberatnya di situ. Okey. Cikgu harap pelajar-pelajar telah menyalin dalam buku. Okay. Mari bersama-sama kita menyelesaikan soalan A terlebih dahulu. Okey. Untuk mencari soalan A, cikgu telah maklumkan tadi bahawa indeks gubahan. Jadi kita perlu menggunakan rumus indeks gubahan. Aiba. Kita perlu cari dulu untuk tahun 2015. Kita buat satu persatu. Lihat pada lajur 2015. Indeks pada tahun 2015. Okey. Untuk barang A. Indeks harga 115 darabkan dengan 3 tambahkan dengan indeks harga B didarabkan dengan pemberat 1 kita tambahkan dengan
108 darabkan dengan pemberat 2 untuk barang C. Tambahkan dengan untuk barang D, indeks harga Y didarabkan dengan 4. Terbahagikan dengan jumlah pemberat. 3 tambah 1 tambah 2 tambah 4. So kita akan dapat 10 ataupun 10. Terdarabkan ke kanan. 115.3 darab 10. Kita akan dapat 1153. Okey, baik. Yang nombor ini kita perlu selesaikanlah. 115 darab 3. 108 darab 2. Kita akan hasilkan 345 dan 216. Nombor-nombor ini kita perlu selesaikan di mana 1153 tolak 345 tolak 216 akan menghasilkan 592. Okay, baik. So, kita akan dapat persamaan yang pertama. Okay, kita simpan dahulu. Seterusnya, kita buat untuk indeks gubahan yang melibatkan indeks harga pada tahun 2017. Okey, ya, 2017 pula iaitu calon-calon atau pelajar-pelajar perlu merujuk kepada lajur tahun 2017. Untuk barang A, X darabkan dengan pemberat 3 tambah barang B 132 darab 1 tambah Y didarabkan dengan 2 untuk barang C dan untuk barang D 124 darab 4. So kita perlu bahagikan dengan 3 tambah 2 tambah 1 tambah 4 iaitu 10. Darabkan ke kanan. Kita akan dapat 1224. Jangan lupa selesaikan hasil darab 132 darab 1 dan 124 darab 4. Akan menghasilkan 132 dan 496. Okey, nombor ini disebawa ke sebelah kanan. Tolakkan dengan 132, tolakkan dengan 496. Okey, baik. Selepas kita selesaikan, kita akan dapat satu lagi persamaan iaitu 3x tambah 2y sama dengan 596. Persamaan kedua. Okey pelajar. Agak-agak sampai sini nak buat apa ya? Okey, sampai di sini pelajar-pelajar perlu tahu untuk menyelesaikan persamaan serentak. Topik tingkatan 4. So, jadi lihat bahawa beberapa topik boleh berkait. Nombor indeks boleh berkait dengan sistem persamaan dan bab lain mungkin berkait dengan topik yang lain. Okey, jadi nanti saya beri sedikit kerja, cuba selesaikan dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Ini adalah 596. Okey, selesaikan nanti. So akan dapat, pastikan pelajar-pelajar mendapat jawapan Y adalah 118 dan X adalah 120. Okey, jelas? So untuk A. Jadi pelajar-pelajar perlu cari menggunakan petua indeks gubahan untuk mencari nilai X dan nilai Y. Lakukan satu persatu tahun 2015, tahun 2017. Berhati-hati semasa melakukan pengiraan. Jangan lalai kerana sedikit kelalaian akan menyebabkan anda kehilangan markah.
Seboleh-bolehnya bab ini cuba dapatkan markah penuh. Kerana dia salah satu tajuk ataupun topik yang sangat mudah jika diikuti dengan baik. Okey. Sudah bersedia untuk pergi kepada soalan B? Okey. Soalannya, peningkatan dalam peratusan harga B dari tahun 2015 ke tahun 2017. Jadi baik ya, pelajar-pelajar perlu merujuk kepada baris B. Baris B tadi, okay, ini ada 3 tahun. Jadi kita perlu buat 2013, susun 2015, 2017. Kita susun mengikut tertib ya, tertib yang terendah ke tertinggi. So, jangan lupa B ini baris B. 2015 berasaskan 2013. Kita dah dapat daripada A tadi, X adalah 120. Kemudian 2017 berasaskan 2015. Ini yang hendak kita cari. Nampak dalam soalan ini dia nak 2017 berasaskan 2015. Jadi ini kita biarkan sebagai Y. Kalau tak nak label Y, boleh menggunakan abjad atau huruf yang lain. Okey. Ada satu lagi diberi iaitu 2017 berasaskan tahun 2013. 2017 berasaskan tahun 2013. Z adalah 132. Ini memang dah ada dalam soalan. Okey, baik. Jadi kita perlu aplikasikan rumus Z XY per 100. Masukkan nilai Z 132, X 120, Y dibahagikan dengan 100. So, 132 darab 100 dan nanti dibahagikan dengan nilai 120, maka kita akan dapat 110. Okey, jangan bagi jawapan begini. Kita belum lagi menjawab soalan. Soalan minta peningkatan. Bermaksud 110 perlu ditolakkan dengan 100. Jadi bermakna berlaku peningkatan sebanyak 10% harga barang B dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Okey pelajar, saya harap kamu telah menyalin langkah pengiraan ini untuk dijadikan rujukan dalam kamu mengulang kaji pelajaran. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan C. Harga barang C. Sekarang kena lihat baris C. Pada tahun 2017, jika harganya ialah 400 pada tahun 2015. Harga dia pada tahun 2015 adalah 400. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, dia melibatkan harga dan dia melibatkan indeks harga. Jadi kita perlu buat dua cara. Okey, kita buat satu persatu dulu iaitu petulis. Susun 2013, 2015, 2017. Susun tahun yang terendah ke tahun yang tertinggi. Okey, kita masukkan nilai X 120. Ini adalah C. Jangan lupa rujuk kepada C iaitu indeks harga 2015 berasaskan tahun 2013. 108. Kemudian maklumat yang kita peroleh daripada A iaitu indeks harga 2017
berasaskan tahun 2013 iaitu kita labelkan sebagai Z118. Ingat petua LIPS ini hanya perlu dua nombor, bermaksud satu lagi kita perlu cari. Jadi kita perlu cari indeks 2017 berasaskan 2015. Kita labelkan sebagai Y. Okey, kita gunakan rumus Z XY per 100. Masukkan nilai Z118 X 108 per 100. Kita akan dapat nilai Y iaitu 109.26. Jadi pelajar-pelajar, jawapan belum sampai sini. Belum dapat lagi ya, masih ada lagi pengiraan. Yang mana kita perlu kaitkan dengan nilai 400 tadi, RM 400. Jadi kita perlu menggunakan rumus indeks harga iaitu Q1 per Q0 darab 100%. Tadi kita dah dapat nilai Y ni. Y ni adalah indeks harga 2017 berasaskan 2015. Jadi ini adalah harga 2015. Letakkan di bawah. Kita hendak mencari harga C pada tahun 2017. Okey, jadi lakukan sedikit pengiraan di sini. Nanti pelajar-pelajar akan dapat seperti yang cikgu paparkan iaitu RM RM437.04. Okey, baik. Cikgu harap pelajar-pelajar telah menyalin dan cuba memahamkan kaedah yang cikgu gunakan. Baik, sekian. Terima kasih. Tamat siri 1. Seterusnya bersama rakan saya, Cikgu Siti Zaida binti Ibrahim untuk nombor indeks siri 2. Sampai berjumpa kita lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini cikgu akan menyambung pada siri 1 yang telah disampaikan oleh Cikgu Fazilah. Jadi Cikgu Siti Zaida binti Ibrahim dari SMK Pekanbaru akan menyambung pada siri yang kedua, tajuk yang sama iaitu nombor indeks, iaitu pakej elektif aplikasi sains sosial untuk tingkatan 4, bab 10 tingkatan 4. Okey, jadi cikgu akan menyambung satu soalan lagi yang berkaitan dengan topik ini. Okey, mari kita tengok soalan yang akan kita bincangkan. Okey, ini soalan yang akan kita bincangkan. Soalannya lebih kepada mirip soalan SPM. Okey, jadi saya baca dulu, cikgu akan baca dulu soalannya dan nanti kita akan bincangkan 3 pecahan soalan yang diberikan dalam soalan ini. Okey, jadual berikut menunjukkan indeks harga dan perubahan indeks harga bagi 4 bahan iaitu A, B, C dan D yang digunakan untuk membuat sejenis biskut di sebuah kilang. Okey, dalam soalan ini dia bagi 2 catak iaitu satu dalam bentuk jadual, bahan mentah A, B, C dan D. Kemudian dia ada kolom indeks harga pada tahun 2016 berasaskan tahun 2013. Kemudian kolom yang ketiga, perubahan indeks harga dari tahun 2016 ke tahun 2020. Okey, dalam jadual ini ada 4 bahan. Jadi dalam 4 bahan tu kita tengok perubahan indeks harga dari tahun 2016 ke tahun 2020. Ada soalan yang ada dinyatakan menokok, ada yang dinyatakan menyusut. Dia tidak dinyatakan
angka sebenar, tapi dia cuma nyatakan menokok 20%, menokok 5%, menyusut 10% dan juga bahan D menokok 15%. Okay, nanti kita akan jawab macam mana dikatakan menokok dan juga menyusut. Kemudian dia sertakan lagi satu carta bar. Okey, rajah menunjukkan sebuah carta parlang yang mewakili jisim bahan mentah yang digunakan untuk membuat biskut pada tahun 2013. Okey, dalam carta parlang ni, okey, dia nyatakan juga bahan A, B, C dan D pada paksi X dan pada paksi Y adalah jisim iaitu kilogram. Berapa kilogram bahan mentah yang digunakan untuk membuat biskut pada tahun 2013. Okey. Dekat sini ada 3 soalan yang diajukan. Okey, soalan pertama. Dia minta harga mentah bahan A pada tahun 2016 ialah RM70. Cari harga yang sepadan. Okey. Kat situ. Okey, cari harga yang sepadan pada tahun 2013. Okey, kemudian soalan B. Cari indeks harga pada setiap 4 bahan pada tahun 2020 berasaskan 2013. Maksudnya keempat bahan tadi A, B, C dan D tu kita kena cari indeks harga dia pada tahun 2020 berasaskan 2013. Kemudian soalan C iaitu indeks harga gubahan C dipecahkan kepada 2 soalan lagi, iaitu yang pertama hitung indeks gubahan bagi kos menghasilkan biskut itu pada tahun 2020 berasaskan 2013 dan yang B seterusnya cari kos bagi menghasilkan biskut itu pada tahun 2020 jika kos padan pada tahun 2013 ialah RM160. Okey, mari kita sama-sama bincangkan macam mana nak selesaikan soalan ini. Okey, kita pergi kepada soalan A dulu. Okey. Harga bahan mentah A pada tahun 2000, okey, dia beri harga bahan mentah A pada tahun 2016 ialah RM70. Dan jadi dia minta harga yang sepadan pada tahun 2013. Okey, dekat sini dia minta indeks harga. Okey, sebelum kita nak selesaikan masalah menjawab soalan ini, kita kena tahu dulu formula apa yang diperlukan. Okey, dekat sini dia minta harga. Maksudnya kita kena cari indeks harga. Okey, jadi kita kena fahamkan betul-betul soalan yang diminta baru kita mudah untuk selesaikan apa juga soalan yang diajukan. Okey, di sini dia minta harga. Okey, jadi kita highlightkan dekat sini cari harga. Maksudnya kita kena cari harga. Jadi kita kena tahu apa formula yang diperlukan untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi dekat sini indeks harga, kita letak I. Okey, formula dia adalah I indeks harga sama dengan P iaitu price, dia pakai price. Harga semasa bahagi harga pada tahun semasa bahagi pada tahun asas darab 100. Okay, ini sahaja formula yang kita pakai. Jadi nombor indeks tu bukan satu soalan yang susah. Jadi kalau kita tahu macam mana nak selesaikan dan macam mana kita tahu formula yang diperlukan untuk kita selesaikan soalan tu, mudah saja untuk kita menjawab soalan nombor indeks ini. Okey, jadi formula yang kita gunakan cuma indeks harga sama dengan indeks harga tahun semasa, harga pada tahun semasa bahagi pada tahun asas darab 100. Okey, jadi di sini dia minta cari harga yang sepadan pada tahun 2013. Maaf tertinggal pada tahun 2013. Okey, jadi dekat sini harga tahun semasa dia ialah 2016 dan harga tahun asas ialah 2013. Jadi kita tulis dulu formula. Jadi diberi dekat sini dia beri pada harga tahun semasa ialah 70. Maksudnya kita masukkan ke dalam sini indeks harga. Di sini kalau kita masukkan ada P 2016 bahagi harga 2013 darab 100.
Okay, kita masukkan dekat sini. Okey, harga pada tahun 2012 diberi 70. RM70 bahagi kita nak cari harga pada tahun 2013. Okey, kita letak dulu 2013 di sini. Darab 100. Okey. Kemudian dia bagi di sini 160. Okey, kita tengok dia minta bahan A. Jadi daripada jadual, kita tengok jadual. Okey, dia bagi di sini. Okey, indeks harga pada tahun 2016 berasaskan 2013 dia dah bagi dah indeks harga sini. 160. Jadi 160 ni kita letak di bahagian kiri ni 160. Indeks harga dia dah beri 160. Okey, jadi di sini kita cuma nak cari harga pada tahun 2013. Okey. Ini penyelesaian mudah. Jadi kita cuma perlu tukar tempat sahaja. 2013 kita naik ke atas. Harga 2013 kita turunkan 160. Okey. Boleh menggunakan kalkulator. Okey, ini adalah harga. Jadi kita sebaik-baiknya kita letaklah unit RM. Itu lebih cantik lah. Okey, jadi bila melibatkan harga, jadi kita janganlah letak nombor perpuluhannya sampai 3 atau 4 tempat perpuluhan. Bila melibatkan harga, mesti kena 2 tempat perpuluhan sahaja. Jadi RM RM45.75. Jadi jangan tambah lagi. Walaupun kita kira ni ada lagi nombor di belakang, tapi ia melibatkan harga. Jadi dia cuma perlu 2 tempat perpuluhan sahaja. Sebab sin ada 2 saja tempat perpuluhan. Dia akan ada 3 ataupun 4. Okey. Jadi boleh faham dekat sini. Jadi jawapan yang perlu diberikan bila melibatkan harga, mesti 2 tempat perpuluhan sahaja. So inilah jawapan akhir dia. Okey. Baik. Okey, kita beralih kepada soalan B. Okey. Cari indeks harga bagi setiap 4 bahan itu pada tahun 2020 berasaskan tahun 2013. Okey, maksudnya setiap bahan ni, setiap bahan A, bahan B, bahan C dan juga bahan D. Okey, kita tulis dulu satu-satu. Jadi dia minta setiap bahan, mesti kita nyatakan dululah. Nak bagi cantik kita punya jalan kerja, kita tulis setiap bahan A. Okey. Okey, bahan mentah A. Bahan mentah A. Bahan mentah A. Okey. Dekat sini dia minta harga juga. Okay, dia minta indeks harga. Jadi dekat sini keyword dia kita kena tahu. Cari indeks harga. Maksudnya kita gariskan indeks harga yang kita nak kena cari. Tadi kita cari harga. Sekarang ni indeks harga. Masih menggunakan formula yang sama macam tadi. I sama dengan harga tahun semasa bagi harga tahun semasa bahagi harga tahun asas darab 100. Okay, ini masih lagi formula yang sama kita pakai. Okey, dekat sini dia minta harga tahun semasa dia 2020 dan harga tahun asas dia adalah 2013. Jadi indeks kita tulis macam ni lah. I tahun 2020 bahagi 2013. Jadi 2020 tu adalah tahun semasa dan 2013 adalah tahun asas. Sama dengan. Okey, jadi dekat sini. Okey, untuk bahan A, kita nampak dia menokok 20%. Bila menokok 20%, maksud dia meningkat sebanyak 20% daripada harga asal. Okey, harga asal dia kalau dia tak ada perubahan apa, dia tetap 100% sebab sama sahaja. Jadi dia kekalkan harga yang sama, jadi maksud dia kekalkan 100% harga yang sama. Bila ada peningkatan sebanyak 20%, jadi harga dia telah meningkat kepada 120. Jadi kita dekat sini, harga dia telah meningkat 20%. Maksud dia akan jadi 120. Okay, sebab meningkat 20%, jadi dia akan jadi harga tahun semasa dia adalah 120. Okey, bahagi tahun asas dia 100. Darab 100. Okey.
Minta maaf. Indeks harga yang diberi ini adalah 160. Darab 190. Okey, boleh kira. So jawapannya adalah 192. Okey. Okey, kita pergi kepada bahagian bahan B pula. Sama juga cara dia, cuma kita beza dekat angka dia. Okey, bahan B. Bahan mentah. Okey, sama juga indeks harga 2020 bahagi 2013. Sama dengan, okey, B menokot 5%. Bila menokot 5%, maksudnya dia tambah 5%. Dia akan jadi 105 per 100 darab. Okey, sebelah dia bagi indeks harga ni 140. Okey, sama dengan 147. Okey. Jadi untuk mencari indeks harga ni, jika kita faham konsep, mudah saja kita nak kira. Maksudnya kita boleh ringkaskan dekat mana, boleh ringkaskan dan kita boleh dapat menjawab soalan tu dengan cepat dan pantas. Okey, kita pergi kepada soalan C. Soalan C, maaf. Kita kepada bahan C. Okey, bahan mentah C. Okey. Jadi bersama juga indeks harga 2020 per 2013 sama dengan, okey, dekat tadi soalan dia, untuk bahan mentah C, dia menyusut 10%. Maksudnya dia kurang 10%. Bila berkurang, jadi indeks harga dia dah berkurang kepada 90. Jadi 90 per 100 darab indeks harga yang diberi 130. Okey, sama dengan, kita kira dengan 117. Okey. Okey. Dekat ini saya harap kamu semua boleh faham dengan apa yang telah kita bincangkan ini. Okey, kita pergi kepada bahan terakhir, itu bahan C. Bahan mentah C. Sama juga indeks harga 2020 bahagi 2013 sama dengan, okey, bahan mentah C. Okey, dia menokot 15% dan indeks harga sebelah dia tu 120. Jadi bila menokot, so akan jadi 115 per 100 darab 120 sama dengan 138. Okey, itulah jawapannya. Jadi saya harap anak-anak murid sekalian boleh faham apakah yang dikatakan menokok dan juga menyusut dalam soalan ni. Jadi dekat itu bila menokok, kita menokok 20%, maksudnya kita naik lagi 20%, dia akan menjadi 20%. Bila menyusut, kita kena tolak 10%, tolak 10, dia akan jadi 90%. Jadi dekat sini, istilah menokok dan menyusut tu, saya harap kamu semua boleh faham dah. Okey, kita pergi kepada soalan terakhir, iaitu soalan C. Okey. Hitung, okey, dia bagi, okey, bahagian C ni ada dua bahagian. Bahagian satu, hitungkan indeks perubahan bagi kos menghasilkan biskut itu pada tahun 2020 berasaskan tahun 2013. Okey. Okey, sebelum ni siri 1 kamu dah tahu kan apa itu indeks perubahan dan kamu dah pelajari apa dia formula yang diperlukan untuk mencari indeks perubahan. Okey, tak apa. Untuk ni kali ini cikgu ulang balik apa dia formula yang kita gunakan untuk mencari indeks perubahan. Okey, indeks perubahan. Okey, dia sama dengan
jumlah W ni adalah berat. Okey. Jadi dekat sini dia nak cari tahun 2020 berasaskan 2013. Jadi indeks perubahan 2020 per 2013. Okey. Jadi jumlah indeks harga darab pemberat. Okey, kita tengok pemberat dia, kita tengok pada carta palang kat sini. Okey, nak mudah kita tulis dulu dekat sini. Bahan A dia punya pemberat 25. Bahan B pemberat dia 20. Bahan C pemberat dia 10. Bahan D pemberat dia 30. Jadi mudah kita nak masukkan dalam formula ni. Okey. Jadi dekat sini indeks perubahan tadi yang kita dapat tadi pada soalan B tadi, bahan mentah tadi. Okey, kita darabkan dengan pemberat. Dekat sini kita kira 192 darab bahan mentah A 25 tambah 147 darab 20 tambah 117 darab 10 tambah 138 darab 30. Bahagi jumlah pemberat. Jumlah pemberat kita tambah semua ni. 25 tambah 20 tambah 10 tambah 30. Okey, kita boleh kira. Okey. Jadi bahagian atas bila kita kira jumlahnya adalah 13,050 bahagi jumlah pemberat 85. Jadi indeks perubahan untuk soalan ini adalah I sama dengan 153,53. Okay, ini jawapannya untuk soalan C1. Okey, saya harap kamu boleh faham. Indeks perubahan ni tak susah, dia macam mencari mean. Kita biasa kirakan dalam soalan statistik, kita nak cari mean. Kita darab data yang ada, kita bahagi berapa jumlah data yang diberi, dapatlah juga. Jadi formula indeks perubahan ni pun lebih kurang macam yang kita nak cari mean. Okey, kita pergi ke soalan C2. Seterusnya cari kos bagi menghasilkan biskut itu pada tahun 2020 jika kos sepadan pada tahun 2013 ialah RM160. Okey, kita pergi kepada soalan C2. Jadi dekat situ bila C1 ni dia ada kaitan dengan bila soalan kita nak cari C2 ni dia ada kaitan dengan C1. Jadi kita ambil kat sini lah daripada soalan jawapan di C1 indeks perubahan 2020 berasaskan 2013. Kita cari tadi 153.53. Okey, dari sini kita untuk dapatkan kos menghasilkan biskut 2020 pada tahun jika kos sepadannya pada tahun 2013 ialah 160. Jadi dekat sini dia nak cari kos, maksudnya kita guna indeks harga lah. Jadi harga pada tahun 2020 bahagi harga pada tahun 2013 darab 100 sama dengan indeks perubahan yang kita dapat ni. Okey, kira. Jadi kemudian dia bagi indeks harga pada tahun 2013 160. Jadi kita gantilah di harga 2013, harga pada tahun 2013 ni kita ganti 160. Jadi kita dapat harga 2020. Kita pindah tempat, saya akan dapat P 2020 sama dengan 153.53 darab 160
bahagi 100 sama dengan jawapannya. Okey, ini melibatkan harga. Jadi sebaik-baiknya kita letak unitnya harga RM. RM 245.6. Okey. Okey, jawapan akhir. Jadi bila soalan indeks ni, bila melibatkan harga, indeks harga, jadi kalau sebaik-baiknya kita letak unit RM dan juga jangan lupa titik puluhannya cukup setakat 2 tempat puluhan sebab dia melibatkan sin cuma ada 2 tempat puluhan saja. Jadi jangan letak lebih. Lebih tu dah jadi salah dah. Jadi kita kena ingatlah bila unit RM, jadi kita kena ingat dia cuma 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey, cikgu harap dengan soalan yang kita bincangkan ini, kamu boleh faham dan boleh lebih memahami tentang topik ini sebab topik ini bukan satu topik yang susah. Okey, dia bila kita faham, kita tahu nak guna macam mana formula apa kita nak pakai, mudah saja bagi kita untuk selesaikan masalah ini. Soalan ni bahagian C, kertas 2. Jadi mudah untuk kita selesaikan dia 10 markah. Jadi kalau kita boleh dapat selesaikan semua bahagian A, B, C, D, mudah je untuk kita dapat 20 markah. 10 markah dalam bahagian C, kertas 2. Okey, jadi habis tentang perbincangan siri 1 dan 2. Okey, cikgu ulang balik buat sebagai rumusan untuk topik bab 10 nombor indeks ni. Jadi dekat sini sebagai kesimpulannya, cikgu ulang balik apa nombor indeks ni kita guna untuk apa dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita biasa dengar indeks. Jadi sebagai rumusannya kita tahu apa bila kita dah pelajari bab ni, kita tahu guna apa untuk nombor indeks ni. Kita biasa dengar indeks, tapi kita tak tahu apa kegunaan dia. Jadi selepas mempelajari bab ni, jadi cikgu harap kamu lepas ni jumpa nombor indeks, okey faham dah apa kegunaan nombor indeks ni. Bukan kita setakat pelajari untuk sekolah saja, tapi kita boleh gunakan untuk kehidupan harian kita. Jadi nombor indeks ni banyak digunakan dalam perniagaan lah. Okey, jadi dalam perniagaan dia ada gunakan nombor indeks sebab ada melibatkan indeks harga, kuantiti harga semasa dan juga ada pemberat. Itu semua kegunaan dia. Jadi, okey, secara amnya nombor indeks ni digunakan untuk mengukur semua jenis perubahan kuantitatif dalam bidang perindustrian, pertanian, perdagangan dan perkhidmatan. Selain itu, nombor indeks juga penting dalam mengukur magnitud ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan, ekspor, import, harga dan juga lain-lain. Jadi indeks harga dalam nombor indeks juga ni ada juga indeks harga pengguna digunakan untuk mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang mewakili corak purata pembelian oleh sekumpulan penduduk pada tempoh masa yang ditetapkan. Indeks harga pengguna juga digunakan untuk mengira kadar inflasi dan kos sara hidup. Selain makanan dan minuman, apakah barangan dan perkhidmatan lain yang dibeli oleh isi rumah di Malaysia. Okay, jadi sekarang ni dalam musim PKP, jadi macam mana kita nak kira nombor indeks ni, indeks harga pengguna ni. Macam mana nak melibatkan inflasi, macam mana nak kaitkan dengan kos sara hidup. Okey, semua ini dibincangkan dalam topik nombor indeks ini. Okey, baik. Okey, setakat itu sahaja. Cikgu harap apa yang dikongsi oleh kami berdua, Cikgu Fazilah dan saya, okey, semoga ia memberi manfaat kepada kamu, memberi lebih kefahaman tentang nombor indeks ini. Okey, baik. Setakat itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.